Hari ini, dengan tekad yang jitu, saya akan mendedahkan satu kebenaran dahsyat yang cuba disembunyikan oleh industri bernilai bilion ringgit. Saya ingin menyatakan dengan sekeras-kerasnya. Kebanyakan suplemen kesihatan yang dijual secara meluas dengan gelaran ubat ajaib penyelamat dunia pada hari ini bukan sahaja satu penipuan licik, tetapi juga merupakan pembunuh senyap yang perlahan-lahan merosakkan kesihatan jutaan orang. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kritikan yang mungkin timbul selepas kenyataan berani ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dr. Imam Santoso. Saya mempunyai lebih 30 tahun pengalaman dalam bidang penjagaan kesihatan warga emas dan telah menyaksikan sendiri ribuan tragedi kesihatan yang sebenarnya berpunca daripada pil-pil yang kelihatan tidak berbahaya. Tahukah anda berapa banyak pil berbahaya yang anda telan ke dalam badan setiap pagi? Kapsul-kapsul berkilauan pelbagai warna di atas meja sarapan anda ibarat bom jangka yang sedang menanti saat untuk meletup di dalam badan anda. Ada yang percaya secara membuta tuli kepada vitamin D sebagai ubat penyembuh segala penyakit. Ada pula yang terpedaya bahawa zinc dan zat besi adalah ubat untuk hidup abadi. Selain itu, ramai yang terikut-ikut dengan khabar angin tentang ekstrak ginseng atau minyak ikan. Seolah-olah itulah kunci emas yang akan membuka pintu ke arah kehidupan yang panjang. Kerana rakan-rakan di sekeliling menggunakannya, kerana pakar-pakar di internet bersungguh-sungguh mempromosikannya, anda tanpa sedar telah melangkah masuk ke dalam perangkap maut. Selama 40 tahun berjuang di barisan hadapan perubatan, puluhan ribu pesakit yang menderita telah datang berjumpa saya dan mengemukakan soalan-soalan yang penuh kerisauan. Doktor, saya mengambil pil-pil ini setiap hari. Adakah ia perlahan-lahan membunuh saya? Dengan nurani seorang pengamal perubatan, saya ingin menyatakan satu kebenaran yang kejam. Kebanyakan suplemen di pasaran bukan sahaja sekadar membazir wang, tetapi ia juga adalah perosak yang mengganggu keseimbangan dalaman badan, menyebabkan interaksi toksik dengan ubat-ubatan rawatan dan mewujudkan komplikasi maut yang tidak dapat dijangka. Tetapi kebenaran pahit ini tidak akan pernah didedahkan oleh syarikat-syarikat farmaseutical, gergasi dan empayar suplemen kesihatan kerana ia mengancam secara langsung peti besi mereka yang berisi berbilion-bilion ringgit. Hari ini, berdasarkan pengetahuan yang terkumpul selama 67 tahun hidup dan 40 tahun berbakti kepada bidang perubatan, saya akan mendedahkan 7 jenis racun manis yang anda mesti jauhi, seperti wabak penyakit. Setiap amaran yang saya berikan adalah hasil daripada kajian saintifik yang teliti dan ribuan kes sebenar yang telah saya rawat secara langsung. Saya akan menerangkan dengan sejelas-jelasnya agar anda dapat melepaskan diri daripada perangkap-perangkap maut ini. Jika anda bersama saya hingga ke akhirnya, anda bukan sahaja akan menyelamatkan dompet anda daripada perbelanjaan sia-sia, tetapi yang lebih penting, anda akan melindungi nyawa anda daripada pil-pil maut yang menyamar sebagai pelindung kesihatan. Jika anda fikir amaran segera ini bernilai, sila tekan butang langgan dan suka sekarang. Saya harap anda tidak akan terlepas pil ilmu penyelamat nyawa yang telah diperjuangkan oleh seorang doktor sepanjang hayatnya menentang para penipu. Pastikan anda berkongsi dengan orang yang anda sayangi dalam keluarga. Satu klik anda mungkin menjadi cahaya penyelamat yang membantu mereka melepaskan diri daripada cengkaman produk-produk berbahaya. Mengapakah pandemik suplemen kesihatan ini merebak dengan begitu menakutkan? Ini kerana kita hidup dalam zaman kempen cuci otak yang paling licik dalam sejarah manusia. Setiap kali kita menghidupkan televisyen, melayari internet atau menonton saluran membeli belah dari rumah, beratus-ratus mesej beracun terus disuntik ke dalam minda kita, seperti membersihkan salur darah dalam 7 hari, menghentikan penuaan dengan sebiji pil, menjadi manusia luar biasa dalam masa 30 hari sahaja. Janji-janji yang seperti dadah mental ini mempunyai kesan yang kuat terutamanya kepada golongan pertengahan umur dan warga emas yang mendambakan kebebasan dalam mengurus kesihatan dan tidak mahu menjadi beban kepada anak-anak. Tragedi bermula pada saat ilusi bahawa diri menjadi lebih sihat sebenarnya adalah realiti bahawa diri sedang perlahan-lahan membunuh diri sendiri. Saya telah menyaksikan ramai pesakit membawa segenggam pil berwarna-warni dan bertanya kepada saya dengan pandangan naif, "Doktor, saya makan sebanyak ini, pasti saya akan hidup lama, kan?"
Tetapi kebenaran yang pahit ialah lebih 70% daripada pil-pil itu hanyalah sampah yang mahal dan sebahagian daripadanya adalah pembunuh dalam kegelapan yang secara senyap-senyap merosakkan organ dalaman mereka. Terdapat satu kes tragis yang membuktikan perkara ini. Puan Siti, 68 tahun, setiap pagi menelan 15 jenis pil seperti satu upacara suci, tetapi akhirnya terpaksa dimasukkan ke wad kecemasan kerana kegagalan buah pinggang dan sistem pencernaan yang rosak teruk. Apabila mengetahui bahawa perkara yang dipujanya sebagai ubat ajaib sebenarnya adalah punca yang memusnahkan badannya, beliau terkejut sehingga hampir mengalami gangguan mental. Inilah realiti berdarah yang sedang berlaku di mana-mana, walaupun pada saat ini. Apabila kebaikan manusia berdepan dengan ketamakan perniagaan, sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa kepada pemangsa yang tidak berhati perut. Mulai sekarang, saya akan mendedahkan secara terperinci 7 jenis suplemen kesihatan yang anda mesti jauhi, satu persatu pembunuh ini. Kini saya akan mendedahkan tanpa belas kasihan satu persatu daripada 5 jenis suplemen kesihatan paling berbahaya yang anda harus jauhi sama sekali. Dan yang pertama, juga yang paling menakutkan, yang saya perlu suarakan amarannya, tidak lain dan tidak bukan ialah vitamin A berdos tinggi dan pil beta-carotene yang berwarna-warni. Jutaan orang memanggil kedua-dua bahan toksik ini dengan nama indah, iaitu antioksidan super. Dan mereka percaya secara membuta tuli bahawa ia akan membantu memutarkan kembali masa, menghilangkan kedutan usia dan memusnahkan sel kanser hingga ke akarnya. Ini adalah salah satu penipuan paling kejam dalam sejarah perubatan moden. Kebenaran yang kejam ialah, lebih 30 tahun yang lalu, komuniti perubatan global juga telah terperangkap dalam perangkap maut ini. Kami juga pernah naif mempercayai satu hipotesis yang kelihatan munasabah. Dengan hanya menyingkirkan radikal bebas yang berbahaya, kita boleh menewaskan kanser, mengalahkan penyakit jantung dan bahkan hidup selamanya tanpa menjadi tua. Dari kepercayaan salah inilah, empayar vitamin E dan beta-carotene berdos tinggi bernilai berbilion-bilion ringgit telah tumbuh seperti cendawan. Kempen pemasaran yang menipu telah menyebarkan janji-janji manis di mana-mana. Hanya sebiji pil sehari, anda boleh memutarkan kembali roda masa, tetapi tragedi tidak lama kemudian melanda. Sejak pertengahan tahun 1990-an, satu tsunami saintifik telah melanda dan menghanyutkan semua fantasi indah. Kajian klinikal berskala besar yang melibatkan jutaan orang di seluruh Amerika Utara, Eropah dan Asia telah memberikan keputusan yang mengejutkan. Mereka yang malang yang telah percaya dan menggunakan vitamin A dan beta-carotene berdos tinggi selama bertahun-tahun bukan sahaja tidak diselamatkan, malah terjerumus ke dalam lingkaran maut. Kadar kanser melonjak dan kadar kematian meningkat secara tidak terkawal. Yang lebih mengerikan, beta-carotene telah terbukti sebagai pembunuh senyap bagi perokok. Bukannya melindungi paru-paru seperti yang dijanjikan dalam iklan, ia telah meningkatkan risiko kanser paru-paru ke tahap yang membimbangkan. Penemuan yang mengejutkan ini telah menggerunkan seluruh komuniti perubatan dunia. Saya tidak akan pernah lupa wajah-wajah kesakitan yang saya saksikan secara langsung di klinik saya. Encik Ismail, 71 tahun. Beliau adalah seorang lelaki yang baik, hanya merokok sedikit sahaja. Atas nasihat rakan-rakan, beliau mengambil pil beta-carotene berdos tinggi setiap hari dan menganggap dirinya sedang melindungi kesihatan. Beliau berkata kepada saya dengan nada penuh harapan, "Doktor, sekurang-kurangnya saya perlu ambil suplemen ini untuk paru-paru saya. Kan? Orang kata ia melindungi paru-paru, tetapi nasib yang kejam telah menimpa." 3 tahun kemudian, beliau kembali ke klinik saya bukan dengan laporan pemeriksaan kesihatan, tetapi dengan surat diagnosis kanser paru-paru tahap akhir. Sudah tentu tidak boleh dikatakan beta-carotene adalah satu-satunya punca. Tetapi apabila berhadapan dengan pandangan matanya yang putus asa, mengingati kaitan yang telah diberi amaran oleh ribuan kajian, hati saya hancur luluh. Vitamin E juga tidak kurang kejamnya. Dalam dos yang kecil, ia adalah nutrien penting yang melindungi membran sel. Tetapi apabila ia menjadi pil berdos tinggi yang diperkuat, ia berubah menjadi raksasa sebenar. Laporan perubatan yang tidak terkira banyaknya telah menunjukkan bahawa vitamin E berdos tinggi memusnahkan sistem pembekuan darah semula jadi badan, menjadikan salur darah di otak sebagai bom jangka. Risiko pendarahan otak meningkat dengan menakutkan. Saya tidak dapat melupakan pemandangan ini. Puan Aminah,
73 tahun, dibawa ke wad kecemasan dalam keadaan koma akibat strok pendarahan otak. Selama 3 tahun sebelumnya, beliau telah mengambil vitamin E berdos tinggi setiap hari dengan kepercayaan bahawa ia adalah satu pelaburan untuk kesihatan di usia tua. Anak perempuannya dengan mata merah kerana menangis berbisik kepada saya, "Doktor, mak saya ambil suplemen untuk jadi lebih sihat. Kenapa jadi macam ni?" Tak faham langsung. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah pengajaran berdarah yang mesti kita ingati. Nutrien hanya perlu wujud dalam dos yang sederhana, secara semula jadi apabila badan benar-benar memerlukannya. Jika anda sudah mempunyai diet yang seimbang, memaksa diri mengambil pil berdos tinggi tidak ubah seperti meminum racun sendiri. Jadi, apakah jalan keluar di padang pasir yang penuh perangkap ini? Jika anda benar-benar mahukan kekuatan antioksidan, kembalilah kepada ibu pertiwi yang agung yang telah memelihara manusia selama berjuta-juta tahun, iaitu alam semula jadi. Datanglah kepada alam semula jadi, bukan pil buatan manusia yang membawa maut. Sayur-sayuran hijau segar, buah-buahan, pelbagai warna, kekacang yang kaya nutrien, semuanya penuh dengan pahlawan antioksidan super semula jadi. Ia berfungsi secara harmoni dan seimbang di dalam badan dan hampir tiada kesan sampingan. Saya selalu beritahu pesakit saya, jangan jadikan perut anda gudang ubat, jadikan meja makan anda khazanah kesihatan. Kekuatan antioksidan sebenar datang dari makanan segar di meja makan keluarga, bukan dari pil-pil di dalam botol plastik yang sejuk. Sains telah mendedahkan kebenaran ini dengan kejam. Pada tahun 1996, kajian ADBC adalah salah satu kajian paling mengejutkan dalam sejarah perubatan. Hampir 30,000 lelaki perokok telah dipantau untuk jangka masa yang panjang dengan kumpulan yang mengambil beta-carotene dan hasilnya seperti letupan bom. Kadar kanser paru-paru melonjak sehingga 18% dan kadar kematian juga tinggi menakutkan. Satu lagi kajian berskala besar, ujian Hope, telah mendedahkan satu kebenaran yang lebih mengerikan. Vitamin A berdos tinggi bukannya melindungi sistem kardiovaskular seperti yang diiklankan, sebaliknya meningkatkan risiko kegagalan jantung dan mengubah salur darah otak menjadi bom jangka pendarahan. Kebenaran yang menyedihkan ialah, walaupun komuniti perubatan telah secara rasmi mengisytiharkan tidak mengesyorkan suplemen antioksidan berdos tinggi, kebenaran dahsyat ini masih disembunyikan daripada orang ramai. Kempen pengiklanan masih menyebarkan mesej yang memikat. Vitamin E adalah sumber keremajaan untuk kulit dan salur darah. Beta-carotene adalah perisai semula jadi yang melindungi mata dan paru-paru. Dan jutaan orang masih percaya secara membuta tuli, setiap hari dengan tekun menelan pil-pil maut. Saya ingin menjerit sekuat hati, kembalilah kepada alam semula jadi. Vitamin A banyak terdapat dalam anugerah ibu pertiwi. Badam yang rangup, biji bunga matahari yang garing, buah avokado yang lembut, minyak zaitun dara. Makanan-makanan ini bukan sahaja membekalkan vitamin A, tetapi juga disertakan dengan serat berharga, mineral penting dan ribuan sebatian bioaktif yang membentuk satu simfoni sempurna untuk badan. Beta-carotene juga begitu, ia menanti anda dalam makanan segar yang indah seperti pelangi, lobak merah yang terang, ubi keledek yang manis, labu yang kuning keemasan, bayam yang segar, brokoli yang rangup. Inilah wira-wira sebenar yang akan melindungi badan anda dengan selamat dan berkesan. Saya masih ingat dengan jelas kisah Puan Zainab, 69 tahun. Selepas mengalami komplikasi kesihatan yang teruk kerana percaya secara membuta tuli kepada pil antioksidan berdos tinggi, beliau memutuskan untuk mengikut nasihat saya, iaitu memastikan setiap hidangan mempunyai sekurang-kurangnya 3 jenis sayur-sayuran dan buah-buahan yang berlainan warna. Dalam masa 3 bulan sahaja, satu keajaiban berlaku. Sistem penghadamannya berfungsi dengan lancar, kulitnya lebih kemerahan dan berseri, dan yang paling penting, ketakutan terhadap kesihatan telah hilang. Beliau tersenyum ceria dan berkata, "Doktor, membuang suplemen dan kembali ke dapur adalah keputusan yang menyelamatkan nyawa saya." Kesimpulan berdarah ini tidak mungkin lebih jelas lagi. Antioksidan sebenar berada di atas meja makan, bukan di dalam pil-pil yang sejuk. Pengambilan suplemen vitamin E dan beta-carotene berdos tinggi bukan sahaja sia-sia, malah ia adalah jalan menuju bencana. Sebaliknya, penuhilah setiap hidangan anda dengan pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan berwarna-warni. Ini adalah satu-satunya strategi antioksidan yang selamat dan berkesan untuk melindungi nyawa.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah selesai memberikan amaran mengenai jenis suplemen berbahaya yang pertama. Sekarang, saya mesti mendedahkan kebenaran pahit mengenai jenis suplemen kedua. Ia adalah pembunuh senyap yang dipercayai oleh jutaan orang secara membuta tuli. Ia tidak lain dan tidak bukan adalah pil suplemen kalsium. Tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah musuh nombor 1 jantung anda. Suplemen kesihatan kedua yang saya perlu beri amaran segera ialah pil suplemen kalsium. Ia sering dipanggil ubat ajaib untuk tulang dan sendi. Tetapi kebenarannya tidak begitu. Kalsium, unsur teras yang membentuk rangka kita, telah diubah oleh pengeluar suplemen menjadi pedang bermata dua yang menakutkan. Jutaan warga emas, terutamanya wanita selepas menopause, percaya secara membuta tuli bahawa mereka mesti memaksa badan mengambil kalsium yang banyak untuk melawan bayangan osteoporosis. Tetapi, mereka tidak tahu bahawa mereka sedang menggali kubur untuk jantung mereka sendiri. Kebenaran yang pahit adalah seperti ini. Pil suplemen kalsium kini merupakan salah satu jenis suplemen kesihatan terlaris di semua farmasi, pasar raya besar dan bahkan di internet. Tetapi di sebalik penampilannya yang kelihatan tidak berbahaya, terdapat perangkap maut yang hampir tiada siapa sedari. Saya tidak akan pernah lupa wajah seorang pesakit wanita berusia 72 tahun yang terbaring di katil hospital dengan wajah pucat. Beliau dengan bangganya menceritakan bahawa hanya beberapa minggu sebelumnya, beliau telah rajin mengambil 2000 mg kalsium setiap hari selama 3 tahun. Beliau percaya tulangnya akan sekeras keluli, tetapi sakit dada yang teruk melanda di tengah malam telah memusnahkan semua ilusi. Hasil imbasan arteri koronari sangat mengerikan. Arterinya telah disaluti lapisan kalsium seperti kotoran yang melekat pada paip air lama. Beliau cuba menyuburkan tulangnya, tetapi sebenarnya sedang perlahan-lahan membunuh jantungnya. Ini sama sekali bukan kes yang jarang berlaku, tetapi satu tragedi yang berlaku setiap hari di seluruh dunia. Kajian antarabangsa telah mendedahkan kebenaran yang menakutkan ini. Apabila anda menelan sejumlah besar kalsium tiruan ke dalam badan, kepekatan kalsium dalam darah akan melonjak seperti roket. Tetapi kalsium berlebihan itu tidak masuk ke dalam tulang seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ia mendap menjadi pengapuran dan plak maut pada dinding salur darah. Satu paradoks yang dahsyat berlaku, tulang tetap lemah tetapi salur darah menjadi keras seperti batu. Inilah sebabnya mengapa orang yang mengambil kalsium untuk jangka masa panjang masih mengalami patah tulang manakala mereka terpaksa berhadapan dengan risiko strok dan serangan jantung. Satu kajian di New Zealand ke atas ribuan wanita menunjukkan kumpulan yang mengambil suplemen kalsium mempunyai risiko serangan jantung 31% lebih tinggi. Data dari Universiti Harvard mengesahkan bahawa kadar perkembangan aterosklerosis pada warga emas yang mengambil kalsium berdos tinggi adalah 2 kali lebih cepat. Statistik perubatan menunjukkan setiap tahun terdapat ribuan kematian akibat komplikasi kardiovaskular yang berkaitan dengan penyalahgunaan pil suplemen kalsium. Tetapi sistem kardiovaskular hanyalah satu sisi masalah. Saya masih ingat dengan jelas imej Encik Rosli, 76 tahun. Beliau sedang menahan kesakitan yang amat sangat kerana batu karang sebesar kacang di dalam perutnya. Beliau telah setia mengambil 3 biji pil kalsium setiap hari selama 4 tahun. Percaya ia adalah kunci emas untuk kesihatan tulang dan sendi. Hasilnya ialah kencing berdarah, sakit belakang seperti dihiris pisau dan akhirnya terpaksa menjalani pembedahan kecemasan untuk membuang batu itu. Buah pinggangnya telah rosak teruk kerana terpaksa memproses sejumlah besar kalsium setiap hari. Ini adalah keajaiban yang diatur oleh alam semula jadi. Kalsium daripada makanan diserap ke dalam badan secara perlahan-lahan seperti aliran anak sungai yang tenang. Badan mempunyai masa untuk mengawal selia, hanya menggunakan jumlah yang diperlukan dan membuang selebihnya secara semula jadi. Sebaliknya, kalsium suplemen meluru masuk ke dalam darah seperti banjir, menyebabkan badan kelam kabut, tidak sempat memproses dan mengalir ke tempat yang salah, menyebabkan akibat yang dahsyat. Jadi, bagaimana untuk melepaskan diri dari perangkap maut kalsium ini? Dengan hanya makan beberapa ekor ikan bilis kering, anda sudah boleh mendapat jumlah kalsium yang selamat setara dengan 2 biji pil. Sekeping tauhu bukan sahaja membekalkan kalsium setara dengan 3 biji suplemen, tetapi juga disertakan dengan protein dan mineral berharga. Sayur-sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam, brokoli,
adalah makanan super kalsium anugerah alam. Produk Tenusu semula jadi seperti yogurt tanpa gula adalah sumber kalsium emas yang paling disukai oleh badan. Tanpa vitamin D, tidak kira berapa banyak kalsium yang anda makan, ia sia-sia. Ini adalah kebenaran yang tidak diketahui oleh 90% warga emas. Vitamin D ibarat penjaga pintu yang menentukan sama ada kalsium dibenarkan masuk ke dalam tulang atau tidak. Dengan hanya berjemur di bawah matahari pagi selama 15 hingga 20 minit sebelum pukul 9 pagi atau selepas pukul 4 petang, badan akan menghasilkan vitamin D yang mencukupi untuk seharian percuma semula jadi dan 1000 kali lebih berkesan daripada mana-mana suplemen. Tulang mesti menanggung beban untuk menjadi kuat. 30 minit berjalan pantas, menaiki tangga, membawa barangan ringan dari pasar. Ini adalah ubat terbaik untuk menguatkan tulang. Saya selalu beritahu pesakit saya, daripada membeli ubat kalsium, belilah sepasang kasut sukan. Sepasang kasut lari boleh menyelamatkan nyawa anda, tetapi sekotak suplemen kalsium berharga ratusan ringgit boleh membawa anda kepada kematian. Jangan biarkan pil kalsium kecil menjadi peluru yang ditujukan kepada jantung anda. Keseimbangan adalah kunci kepada hidup dan mati. Kekurangan kalsium, tulang menjadi lemah. Kelebihan kalsium, jantung berhenti berdegup. Ingatlah formula penyelamat nyawa yang terdiri daripada makanan semula jadi, berjemur secara berkala dan senaman menanggung beban. 3 tiang ini akan memberikan anda rangka yang kuat dan salur darah yang sihat tanpa memerlukan sebarang suplemen. Hidup anda jauh lebih berharga daripada sekotak pil kalsium. Buatlah pilihan yang bijak sebelum terlambat. Yang ketiga dalam senarai suplemen kesihatan yang ingin saya beri amaran ialah ekstrak daun ginkgo yang lebih dikenali sebagai ginkgo biloba. Produk ini adalah salah satu barangan terlaris di farmasi dan kedai suplemen kesihatan di seluruh Malaysia. Iklannya sentiasa berbunga-bunga, membantu meningkatkan daya ingatan secara luar biasa, mencegah demensia dengan berkesan, malah melancarkan peredaran darah ke otak, menjadikan pemikiran setajam usia 20-an. Apabila mendengar kata-kata manis ini, bagaimana mungkin warga emas tidak bimbang dan resah? Kerana semakin meningkat usia, ketakutan terhadap kemerosotan ingatan dan penyakit demensia adalah satu igawan ngeri bagi sesiapa sahaja. Realiti yang menyedihkan ialah majoriti pesakit warga emas yang datang untuk pemeriksaan di hospital tempat saya bekerja sedang mengambil ekstrak daun ginkgo secara berkala. Ramai yang dengan yakin berkata kepada saya, "Doktor, orang kata kalau minum ini tak akan jadi nyanyuk." Malah ada pesakit yang membawa satu beg penuh dengan pelbagai jenis suplemen menunjuk kepada ekstrak daun ginkgo dan berkata dengan wajah yakin, "Ini yang paling penting, saya mesti minum selalu untuk melindungi otak." Tetapi dengan nurani seorang pengamal perubatan, saya mesti memberitahu mereka kebenaran yang pahit ini. Keberkesanan ekstrak daun ginkgo telah dibesar-besarkan secara melampau dan risiko tersembunyinya tidak dimaklumkan secukupnya kepada pengguna. Pertama sekali, mari kita bercakap tentang keberkesanan sebenar produk ini. Beberapa dekad yang lalu, kajian awal melaporkan beberapa hasil yang agak positif bahawa ekstrak daun ginkgo boleh meningkatkan ingatan. Kajian-kajian ini kemudiannya menjadi asas untuk kempen pemasaran. Namun, apabila ujian klinikal yang lebih besar, lebih ketat dan merangkumi pemantauan jangka panjang dijalankan, satu gambaran yang sama sekali berbeza muncul. Beberapa kajian hanya melaporkan tahap peningkatan kognitif yang sangat kecil dan tidak signifikan dari segi statistik, manakala kajian lain tidak menunjukkan sebarang kesan positif sama sekali. Lebih teruk lagi, jurnal-jurnal perubatan terkemuka dunia termasuk New England Journal of Medicine dan JAMA telah berulang kali membuat kesimpulan bahawa tidak ada bukti saintifik yang mencukupi dan boleh dipercayai untuk menggunakan ekstrak daun ginkgo bagi tujuan pencegahan atau rawatan penyakit demensia. Sebenarnya, masalah yang lebih berat bukanlah kekurangan keberkesanan, tetapi risiko tersembunyi yang tidak diketahui ramai. Ekstrak daun ginkgo mengandungi komponen yang menghalang fungsi pengagregatan platelet dengan kuat. Secara mudahnya, ia mempunyai kesan mencairkan darah dan menghalang proses pembekuan darah semula jadi badan. Ini bermakna mereka yang mengambil aspirin berdos rendah untuk melindungi salur darah atau menggunakan ubat antikoagulan seperti warfarin, jika diambil bersama ekstrak daun ginkgo,
risiko pendarahan yang tidak terkawal akan meningkat dengan ketara. Saya masih tidak dapat melupakan kes Encik Rahman. Beliau adalah seorang guru sekolah menengah bersara berusia 74 tahun dengan harapan untuk mengekalkan ingatan yang baik bagi menulis memoirnya. Beliau telah mengambil ekstrak daun ginkgo secara berkala selama 2 tahun. Kemudian pada suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan pagi, beliau tergelincir sedikit dan kepalanya terhantuk pada sebiji batu kecil. Pada mulanya ia kelihatan seperti kemalangan kecil, tetapi darah dari luka di kepalanya tidak berhenti mengalir. Selepas dibawa ke hospital, doktor mendapati beliau mengalami pendarahan otak yang teruk dan tidak dapat dihentikan. Akhirnya beliau terpaksa menjalani pembedahan otak yang rumit dan mengambil masa hampir 6 bulan untuk pulih. Satu lagi kes yang malang ialah Puan Fatimah, 65 tahun, seorang suri rumah yang biasa dan baik hati. Atas nasihat rakan-rakan, beliau mula mengambil ekstrak daun ginkgo setiap hari untuk melindungi otaknya di usia tua. Namun, apabila beliau ke klinik gigi hanya untuk mencabut sebatang gigi yang rosak, darah dari lukanya tidak berhenti mengalir selama berjam-jam. Doktor gigi telah mencuba pelbagai cara untuk menghentikan pendarahan tetapi tidak berjaya dan akhirnya terpaksa memindahkannya ke hospital untuk rawatan kecemasan. Selepas menyiasat, punca utamanya ialah ekstrak daun ginkgo yang diminumnya setiap hari. Gambaran beliau menggeletar sambil berkata, "Saya minum sebab dengar kata baik untuk ingatan. Kenapa jadi sampai begini masih terukir dalam ingatan saya." Tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti mengakui satu kebenaran yang mudah tetapi penting, iaitu masalah demensia dan kemerosotan ingatan tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan mana-mana satu jenis ubat tunggal. Sebaliknya, kepercayaan membuta tuli terhadap ekstrak daun ginkgo boleh menyebabkan risiko kesihatan yang tidak perlu, terutamanya bagi mereka yang menghidap penyakit kardiovaskular, tekanan darah tinggi atau sedang mengambil ubat pencair darah. Jadi, apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah demensia dan mengekalkan kesihatan otak? Jawapannya terletak pada tabiat gaya hidup yang telah terbukti secara saintifik dan ia jauh lebih berkesan dan mampan daripada mana-mana ubat. Pertama, aktiviti fizikal secara berkala. Kajian menunjukkan senaman yang kerap meningkatkan aliran darah ke otak dengan ketara, menggalakkan pembentukan sel-sel saraf baru dan melambatkan proses kemerosotan fungsi kognitif. Yang menakjubkan, tidak perlu bersenam secara berlebihan, hanya berjalan pantas selama 30 hingga 40 minit setiap hari sudah memberikan kesan yang besar. Kedua, merangsang otak melalui pembelajaran. Otak, seperti otot, akan mengecut jika tidak digunakan. Aktiviti seperti membaca buku, belajar bahasa asing, bermain catur, menyelesaikan teka-teki atau mempelajari alat muzik baru membantu mengukuhkan rangkaian saraf dan mengekalkan kelenturan otak. Ketiga, mengekalkan hubungan sosial yang positif. Kesunyian dan pengasingan sosial telah terbukti menjadi faktor risiko yang mempercepatkan penuaan otak. Berbual dengan rakan-rakan dan keluarga, menyertai aktiviti komuniti dan berinteraksi secara ceria dan aktif dengan orang sekeliling adalah ubat paling mujarab untuk melindungi otak. Untuk menjelaskan lagi tentang kekurangan keberkesanan ekstrak daun ginkgo, saya akan berkongsi hasil kajian saintifik terbesar yang pernah dijalankan. Kajian yang paling terkenal dan berwibawa ialah kajian GAM yang dibiayai dan dijalankan oleh Institut Kesihatan Kebangsaan Amerika Syarikat. Kajian gergasi ini melibatkan lebih 3,000 warga emas dengan purata umur 79 tahun. Para peserta dibahagikan secara rawak kepada kumpulan yang mengambil 120 mg ekstrak daun ginkgo yang diseragamkan setiap hari dan kumpulan yang mengambil placebo. Pemantauan dijalankan selama 6 tahun. Hasil akhirnya amat menakjubkan, sama sekali tiada perbezaan yang signifikan dari segi statistik dalam kadar kejadian demensia antara kumpulan yang mengambil ekstrak daun ginkgo dan kumpulan placebo, bermakna walaupun digunakan untuk jangka masa panjang, keberkesanan pencegahannya sama sekali tidak terbukti. Di Eropah, satu kajian serupa ke atas pesakit dengan kemerosotan kognitif ringan juga menunjukkan hasil yang sama. Walaupun telah mengambil ekstrak daun ginkgo untuk jangka masa yang panjang, fungsi kognitif mereka tidak menunjukkan perbezaan yang ketara berbanding kumpulan kawalan. Akhirnya,
Semua badan kesihatan dan persatuan neurologi berwibawa di dunia sebulat suara bersetuju bahawa tidak ada asas yang mencukupi untuk mengesyorkan ekstrak daun ginkgo bagi tujuan pencegahan atau rawatan penyakit demensia. Jadi persoalannya, mengapa walaupun sains telah menunjukkan ekstrak daun ginkgo tidak berkesan, jutaan orang di dunia, terutamanya di Malaysia, masih mencari dan menggunakannya? Jawapannya terletak pada psikologi pengguna dan strategi pemasaran yang licik. Mesej pengiklanan telah mengeksploitasi dengan bijak ketakutan terbesar manusia apabila tua, iaitu igawan ngeri bagaimana jika saya menjadi nyanyuk. Ini adalah kebimbangan yang boleh difahami oleh sesiapa sahaja yang semakin berusia. Kempen pemasaran telah dengan licik menanamkan janji-janji manis dan penuh harapan ke dalam ketakutan itu. Tetapi kebenaran saintifik yang dingin dan pahit ialah keberkesanannya hampir tiada atau tiada langsung manakala risiko pendarahan benar-benar wujud. Jadi, bagaimana kita boleh mempunyai otak yang sihat dan menjauhi penyakit demensia? Dengan 40 tahun pengalaman sebagai doktor, dan saya sendiri telah memasuki usia 67 tahun, saya amat mengesyorkan tabiat gaya hidup berikut. Pertama, amalkan berjalan kaki setiap hari sebagai satu rutin suci. Berjalan kaki bukan sahaja meningkatkan aliran darah ke otak tetapi juga menggalakkan pembentukan sel-sel saraf baru. Dengan hanya berjalan secara berkala selama 30 hingga 45 minit setiap hari, ia boleh melambatkan kadar kemerosotan kognitif dengan ketara. Kedua, cabar otak anda dengan aktiviti intelektual. Membaca surat khabar dengan kuat, belajar bahasa baru, bermain permainan minda atau aktiviti seperti melukis dan belajar muzik adalah cara terbaik untuk mengukuhkan rangkaian saraf. Seorang pesakit saya, Puan Halimah, selepas berusia 72 tahun, mula belajar bahasa Inggeris dan melukis, fungsi kognitifnya terpelihara jauh lebih baik berbanding rakan sebayanya. Ketiga, peliharalah hubungan sosial. Kesunyian adalah musuh terbesar otak. Kerap bertemu rakan-rakan, berbual dengan keluarga dan menyertai aktiviti komuniti adalah ubat paling mujarab untuk mencegah demensia. Kajian menunjukkan warga emas yang mempunyai kehidupan sosial yang aktif mempunyai risiko 40% lebih rendah untuk menghidap demensia. Keempat, amalkan diet yang saintifik. Diet Mediterranean yang menumpukan pada sayur-sayuran dan buah-buahan segar, ikan, minyak zaitun dan kekacang telah terbukti berkesan dalam melindungi otak. Sebaliknya, gula, makanan yang diproses dan makanan segera adalah faktor yang mempercepatkan penuaan otak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, pencegahan demensia tidak bermula dengan pil-pil mahal, tetapi bermula dengan cara kita hidup setiap hari. Ekstrak daun ginkgo sama sekali bukan kunci ajaib seperti yang diuar-uarkan dalam iklan. Berjalan kaki, belajar, bersosial dan tabiat pemakanan yang betul adalah nasihat paling pasti dan selamat yang dapat saya berikan kepada anda selepas 40 tahun berbakti kepada bidang perubatan. Sekarang saya mesti mendedahkan tentang suplemen keempat yang secara senyap-senyap merosakkan buah pinggang jutaan orang, iaitu serbuk protein berdos tinggi, sesuatu yang sedang dipuji sebagai ubat panjang umur ajaib untuk warga emas. Kebenaran yang akan anda dengar akan menyedarkan anda daripada ilusi berbahaya ini. Pada asalnya, serbuk protein adalah senjata bagi orang muda yang membina badan untuk menambah otot, tetapi kini ia digunakan secara meluas oleh warga emas dengan kepercayaan membuta tuli bahawa ia boleh menghalang pengecutan otot. Di saluran televisyen, media sosial, di mana-mana sahaja bergema mesej seperti terapi hipnosis kolektif bahawa protein adalah kunci kesihatan. Orang tua yang makan protein setiap hari akan kekal muda selamanya. Tetapi di sebalik kulit luar yang menarik itu, terdapat perangkap maut yang hampir tiada siapa sedari. Ya, betul, protein sangat penting untuk kehidupan. Dan lebih penting lagi apabila berhadapan dengan risiko pengecutan otot akibat penuaan. Tetapi bencana bermula dari pemikiran lebih banyak lebih baik. Orang mula menuang sejumlah besar serbuk protein industri ke dalam badan mereka. Saya masih tidak dapat melupakan imej Encik Abdullah, 74 tahun, terbaring di katil hospital dengan badan yang bengkak dan mata yang bergenang air mata putus asa. Selepas menonton satu program kesihatan di televisyen,
Beliau dengan bersemangat minum 2 sudu besar serbuk protein setiap hari kerana yakin ototnya akan menjadi sasar seperti zaman muda. Tetapi selepas 3 bulan sahaja, mimpi ngeri melanda, termasuk keletihan yang melampau, muntah-muntah tanpa henti, dan keputusan ujian menunjukkan fungsi buah pinggangnya telah rosak teruk. Kedua-dua buah pinggangnya telah hancur oleh protein berlebihan yang dipercayainya sebagai ubat ajaib. Ini sama sekali bukan kes terpencil, tetapi satu tragedi yang berlaku secara senyap-senyap setiap hari. Kajian perubatan telah berulang kali memberi amaran bahawa penyalahgunaan serbuk protein di kalangan warga emas membawa risiko maut. Bagi mereka yang sudah mempunyai bom jangka seperti tekanan darah tinggi, kencing manis atau kegagalan buah pinggang ringan, menambah lebih banyak protein ke dalam badan tidak ubah seperti menyimbah minyak ke dalam api. Buah pinggang, organ ajaib yang menapis toksin, terpaksa bekerja lebih masa untuk memproses asid protein yang berlebihan dan akhirnya keletihan dan rebah. Apabila buah pinggang gagal, jam detik ke arah kematian bermula, tetapi bencana tidak berhenti di situ. Serbuk protein industri bukan sahaja mengandungi protein seperti yang diiklankan secara palsu, tetapi ia juga adalah koktel beracun yang mengandungi pemanis tiruan, bahan tambahan kimia dan bahkan sebatian berat yang mengerikan seperti plumbum dan kadmium. Ia terkumpul di dalam badan dan menjadi pembunuh senyap yang menyebabkan kanser. Beberapa tahun yang lalu, penemuan sejumlah produk serbuk protein import yang mengandungi pelambam melebihi had selamat telah menyebabkan kejutan besar dalam komuniti perubatan. Ia benar-benar racun. Adakah anda mahu mengubah badan anda menjadi tapak pelupusan sisa kimia hanya kerana percaya pada iklan yanggah? Jadi, bagaimana warga emas perlu mengambil protein dengan selamat dan berkesan? Jawapannya bukan terletak pada bekas protein yang mahal, tetapi di dapur rumah keluarga. Saya selalu beritahu pesakit saya, otot yang kuat dibina dari hidangan di meja makan, bukan dari bekas serbuk protein. Telur segar, ikan laut, tahu lembut, pelbagai jenis kekacang, daging tanpa lemak yang segar, inilah pasukan protein yang sebenar. Terutamanya, tauhu dan kekacang bukan sahaja mudah dihadam, tetapi juga mengandungi komponen antioksidan yang melindungi salur darah, bukan sekadar protein tetapi juga melindungi kesihatan secara menyeluruh. Saya masih ingat dengan jelas kisah Puan Aisyah. 80 tahun selepas rakan karibnya terpaksa menjalani dialisis akibat penyalahgunaan protein sintetik, beliau memutuskan untuk berhenti mengambil serbuk protein. Sebaliknya, setiap pagi beliau makan sebiji telur rebus, setengah keping tauhu dan 2 potong ikan semasa makan bersama keluarga. Setahun kemudian, keajaiban berlaku apabila ototnya bukan sahaja bertambah baik tetapi juga jauh mengatasi rakan-rakan sebayanya yang taksub dengan serbuk protein. Fungsi buah pinggangnya juga stabil seperti orang muda dan beliau tersenyum ceria berkata, "Doktor, sekarang saya lebih percaya makanan rumah daripada serbuk protein yang pelik itu. Makanan buatan sendiri yang benar-benar menyuburkan manusia." Sila buka mata dan sedar akan kebenaran ini. Protein sememangnya perlu untuk badan, tetapi mengambil serbuk berdos tinggi tidak ubah seperti membunuh diri secara perlahan-lahan. Bagi warga emas, ini boleh menjadi hukuman mati untuk buah pinggang yang berharga. Jika anda benar-benar ingin melindungi otot dan kesihatan keseluruhan, kembalilah kepada makanan semula jadi di meja makan keluarga. Itulah satu-satunya jalan yang selamat, berkesan dan mampan yang telah dilalui oleh nenek moyang kita selama beribu-ribu tahun. Akhirnya, produk kelima dan paling berbahaya yang saya rasa mesti saya dedahkan ialah pak multivitamin yang digunakan secara membuta tuli dan tidak terkawal. Hari ini, produk yang tidak terkira banyaknya membanjiri pasaran dengan nama-nama indah seperti set kesihatan komprehensif, penyelesaian pemakanan sempurna dengan berpuluh-puluh malah beratus-ratus nutrien disumbat secara sembarangan ke dalam kotak-kotak berwarna-warni. Iklan sentiasa berbisik manis bahawa dengan hanya 1 pak ajaib setiap hari, anda akan mendapat keseimbangan pemakanan yang sempurna dan mulai sekarang lupakan kebimbangan kesihatan, hanya minum semua dalam satu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kemudahan yang manis inilah perangkap paling dahsyat yang dicipta oleh industri suplemen kesihatan untuk mengaut wang dan merosakkan kesihatan kita. Realiti yang mengejutkan ialah ramai orang setiap pagi menelan segenggam multivitamin tanpa sebarang kebimbangan, malah berbangga bahawa itu adalah keputusan yang bijak.
Mereka berkata dalam hati, sekarang tidak perlu risau kekurangan nutrien lagi kerana saya sudah menambah semuanya. Namun, dari sudut pandangan perubatan, pek-pek ini adalah campuran aduk komponen yang bertindih, tidak perlu, dan bahkan komponen toksik yang boleh menyebabkan beban yang dahsyat pada hati, buah pinggang dan seluruh sistem metabolisme. Di klinik saya sering bertemu mangsa-mangsa malang demam multivitamin ini. Seorang pesakit wanita berusia 67 tahun yang telah bersara pernah mengambil satu pek yang mengandungi 15 biji pil setiap hari untuk mengatasi keletihan kronik. Beliau percaya sedang membuat pilihan terbaik untuk badannya, tetapi selepas 3 bulan sahaja, keputusan ujian darah sangat mengerikan apabila bacaan enzim hatinya melonjak ke tahap yang membimbangkan. Apabila mencari puncanya, didapati bahawa vitamin A berdos super tinggi dan pelbagai jenis ekstrak herba yang tidak diketahui asalnya telah mengubah hatinya menjadi medan perang. Beliau berbisik kepada saya dengan pandangan ngeri, "Doktor, saya minum ini untuk jadi lebih sihat. Kenapa saya sendiri yang merosakkan diri saya begini?" Satu lagi kes ialah Encik Bakar, 73 tahun, yang secara berkala mengambil ubat untuk tekanan darah tinggi dan kencing manis. Beliau mahu meningkatkan keberkesanan, jadi beliau mengambil tambahan satu pek multivitamin yang mengandungi pelbagai komponen seperti ekstrak daun ginkgo, omega 3 berdos tinggi, ekstrak bawang putih pekat. Masalahnya ialah semua komponen ini mempunyai kesan mencairkan darah yang kuat. Hasilnya amat dahsyat apabila pendarahan kecil di gusi pun tidak dapat dihentikan, mengubah satu rawatan pergigian yang mudah menjadi satu pembedahan yang rumit dan berbahaya. Inilah akibat tragis apabila ubat rawatan dan suplemen berinteraksi secara berbahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sering lupa satu kebenaran asas bahawa nutrien dan reka untuk diserap dari makanan semula jadi, bukan dari pil tiruan. Memaksa badan mengambil pek multivitamin bukan sahaja tidak menjamin kesihatan, malah boleh bertukar menjadi serangan yang memusnahkan. Apabila komponen yang tidak dapat diterima oleh badan meluru masuk secara besar-besaran, hati akan keletihan kerana terpaksa menyah toksik secara berlebihan, manakala buah pinggang akan rosak dan perut terpaksa menahan ribiut kimia. Jadi, bagaimana kita harus melepaskan diri dari perangkap berbahaya ini? Saya sentiasa dengan tegas memberitahu pesakit saya, jangan sesekali tertipu dengan nama-nama yang indah. Hanya apabila kekurangan nutrien tertentu terbukti secara perubatan, barulah perlu menambah komponen tersebut dengan tepat di bawah pengawasan doktor pakar. Kebanyakan keperluan pemakanan lain boleh dan mesti dipenuhi sepenuhnya melalui diet yang seimbang dan gaya hidup yang saintifik. Personalisasi dalam penjagaan kesihatan adalah satu-satunya jalan yang bijak dan selamat. Sila sedar dan lindungi diri anda dari perangkap maut ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya telah berkongsi pengalaman yang terkumpul selama 65 tahun hidup dan 40 tahun dalam profesyen perubatan. 5 jenis suplemen kesihatan yang tidak sepatutnya digunakan secara sembarangan, termasuklah vitamin A dan beta-karotena berdos tinggi, pil suplemen kalsium berlebihan, ekstrak daun ginkgo, serbuk protein berdos tinggi dan pil multivitamin. Kelima-lima jenis ini sebaliknya boleh membahayakan kesihatan. Kesihatan tidak terletak pada pil-pil, tetapi pada makanan di atas meja, pada setiap langkah berjalan kaki setiap hari, pada vitamin D yang disintesis di bawah sinaran matahari, dan pada gelak tawa bersama orang tersayang. Jika video ini telah memberi anda sedikit pencerahan, sila tekan butang langgan dan suka sekarang di saluran sihat sepanjang hayat. Ia percuma sepenuhnya, tetapi ia adalah cara paling pasti untuk anda terus menerima maklumat kesihatan yang berharga. Selain itu, hidupkan pemberitahuan agar tidak terlepas dan sentiasa dapat melindungi kesihatan anda. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya telah berani mendedahkan kebenaran pahit yang tidak akan pernah diberitahu oleh industri suplemen kesihatan kepada anda. Ia adalah intipati daripada air mata dan darah selama 40 tahun di barisan hadapan perubatan. 5 pembunuh senyap yang baru saya dedahkan, semuanya boleh memusnahkan kesihatan anda. Ingatlah dalam hati bahawa kesihatan sebenar terletak pada makanan. Semula jadi di meja makan keluarga, pada langkah-langkah berjalan setiap pagi, pada vitamin D ajaib dari cahaya matahari dan yang paling utama, pada gelak tawa riang bersama keluarga. Itulah ubat panjang umur terbaik yang tidak dapat dicipta oleh mana-mana syarikat farmaseutika. Jika amaran segera ini telah menyedarkan anda, sila tekan butang langgan dan suka serta-merta.
Tindakan kecil ini akan menjadi tiket anda untuk terus mengakses maklumat kesihatan yang lebih berharga daripada emas yang telah saya kumpulkan selama berpuluh-puluh tahun dalam profesyen perubatan. Jangan lupa juga untuk menghidupkan pemberitahuan untuk membuat perbezaan antara hidup dan mati dalam pilihan penting untuk masa depan. Dan saya mempunyai satu rayuan tulus kepada anda. Beranikan diri untuk berkongsi pengalaman sebenar anda di ruangan komen. Jika anda mempunyai pengalaman melepaskan diri dari maut selepas berhenti menggunakan suplemen yang tidak berguna atau telah menemui tabiat gaya hidup yang mudah tetapi berkesan secara tidak dijangka, pengalaman itu boleh menjadi rumah api bagi ribuan orang yang tersesat. Satu komen ikhlas daripada anda boleh menjadi benih ajaib yang mengubah sepenuhnya usia tua seseorang yang berada di antara hidup dan mati. Hari ini, pilihan bijak dan tindakan kecil anda adalah kunci emas menuju kehidupan yang sihat dan penuh bertenaga. Saya akan terus membawakan video-video yang mengandungi kebenaran dan pengajaran berharga di saluran sihat sepanjang hayat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga anda semua sentiasa sihat dan bahagia.